Kenapa masih percaya derma Arab Saudi? Penipuan lama tidak lagi berkesan. Dalam perkembangan terkini kes Dato' Sri Najib Razak, peguam bela beliau cuba sekali lagi menghidupkan semula naratif derma Arab Saudi mendakwa bahawa wang hampir 80 juta US dollar yang masuk ke akaun Najib berasal dari Kementerian Kewangan Riyadh. Mari kita jujur, ini adalah taktik lapuk yang telah berkali-kali digunakan untuk mengaburi mata rakyat. Apa yang dibawa oleh pembela hanyalah teori lama yang cuba menjustifikasi wang ratusan juta yang masuk ke akaun Najib dengan alasan derma daripada individu atau institusi luar negara. Persoalannya, kenapa derma sebegitu besar dan kenapa hanya seorang pemimpin negara menerima hadiah sebegitu, tanpa sebarang alasan jelas yang berkaitan dengan kebajikan negara? Jika benar ini adalah sumbangan sah, kenapa transaksi-transaksi ini tidak didedahkan lebih awal? Dan kenapa Najib tidak mengambil langkah proaktif untuk memastikan ketelusan wang yang diterima? Lebih menarik, pembela masih berpegang kepada naratif ini walaupun laporan-laporan antarabangsa dan siasatan yang teliti oleh pihak berkuasa dari beberapa negara telah menunding jari kepada aliran wang yang diselewengkan dari 1 MDB. Bagaimana rakyat boleh terus mempercayai derma ini apabila jejak kewangan Money Trail menunjukkan sebaliknya? Dalam era pentadbiran madani di mana Anwar Ibrahim berusaha mengangkat ketelusan dan accountability, naratif derma Arab Saudi kelihatan seperti satu jenaka basi. Rakyat Malaysia tidak lagi mahu ditipu dengan alasan-alasan kuno yang cuba menutup skandal besar yang mencemarkan nama negara di peringkat antarabangsa. Sekarang masanya untuk menolak manipulasi dan tuntutan palsu yang tidak lagi relevan. Negara ini memerlukan pemimpin yang berani mengaku kesilapan, bukannya mereka yang terus cuba menipu dan bersembunyi di sebalik cerita derma luar negara yang tidak masuk akal. Kenapa masih percaya derma Arab Saudi? Penipuan lama tidak lagi berkesan. Dalam perkembangan terkini kes Dato' Sri Najib Razak, peguam bela beliau cuba sekali lagi menghidupkan semula naratif derma Arab Saudi mendakwa bahawa wang hampir 80 juta US dollar yang masuk ke akaun Najib berasal dari Kementerian Kewangan Riyadh. Mari kita jujur, ini adalah taktik lapuk yang telah berkali-kali digunakan untuk mengaburi mata rakyat. Apa yang dibawa oleh pembela hanyalah teori lama yang cuba menjustifikasi wang ratusan juta yang masuk ke akaun Najib dengan alasan derma daripada individu atau institusi luar negara. Persoalannya, kenapa derma sebegitu besar dan kenapa hanya seorang pemimpin negara menerima hadiah sebegitu, tanpa sebarang alasan jelas yang berkaitan dengan kebajikan negara? Jika benar ini adalah sumbangan sah, kenapa transaksi-transaksi ini tidak didedahkan lebih awal? Dan kenapa Najib tidak mengambil langkah proaktif untuk memastikan ketelusan wang yang diterima? Lebih menarik, pembela masih berpegang kepada naratif ini walaupun laporan-laporan antarabangsa dan siasatan yang teliti oleh pihak berkuasa dari beberapa negara telah menunding jari kepada aliran wang yang diselewengkan dari 1 MDB. Bagaimana rakyat boleh terus mempercayai derma ini apabila jejak kewangan Money Trail menunjukkan sebaliknya? Dalam era pentadbiran madani di mana Anwar Ibrahim berusaha mengangkat ketelusan dan accountability, naratif derma Arab Saudi kelihatan seperti satu jenaka basi. Rakyat Malaysia tidak lagi mahu ditipu dengan alasan-alasan kuno yang cuba menutup skandal besar yang mencemarkan nama negara di peringkat antarabangsa. Sekarang masanya untuk menolak manipulasi dan tuntutan palsu yang tidak lagi relevan. Negara ini memerlukan pemimpin yang berani mengaku kesilapan, bukannya mereka yang terus cuba menipu dan bersembunyi di sebalik cerita derma luar negara yang tidak masuk akal. Kenapa masih percaya derma Arab Saudi? Penipuan lama tidak lagi berkesan.
Dalam perkembangan terkini kes Dato' Sri Najib Razak, peguam bela beliau cuba sekali lagi menghidupkan semula naratif derma Arab Saudi mendakwa bahawa wang hampir 80 juta US dollar yang masuk ke akaun Najib berasal dari Kementerian Kewangan Riyadh. Mari kita jujur, ini adalah taktik lapuk yang telah berkali-kali digunakan untuk mengaburi mata rakyat. Apa yang dibawa oleh pembela hanyalah teori lama yang cuba menjustifikasi wang ratusan juta yang masuk ke akaun Najib dengan alasan derma daripada individu atau institusi luar negara. Persoalannya, kenapa derma sebegitu besar dan kenapa hanya seorang pemimpin negara menerima hadiah sebegitu, tanpa sebarang alasan jelas yang berkaitan dengan kebajikan negara? Jika benar ini adalah sumbangan sah, kenapa transaksi-transaksi ini tidak didedahkan lebih awal? Dan kenapa Najib tidak mengambil langkah proaktif untuk memastikan ketelusan wang yang diterima? Lebih menarik, pembela masih berpegang kepada naratif ini walaupun laporan-laporan antarabangsa dan siasatan yang teliti oleh pihak berkuasa dari beberapa negara telah menunding jari kepada aliran wang yang diselewengkan dari 1 MDB. Bagaimana rakyat boleh terus mempercayai derma ini apabila jejak kewangan Money Trail menunjukkan sebaliknya? Dalam era pentadbiran madani di mana Anwar Ibrahim berusaha mengangkat ketelusan dan accountability, naratif derma Arab Saudi kelihatan seperti satu jenaka basi. Rakyat Malaysia tidak lagi mahu ditipu dengan alasan-alasan kuno yang cuba menutup skandal besar yang mencemarkan nama negara di peringkat antarabangsa. Sekarang masanya untuk menolak manipulasi dan tuntutan palsu yang tidak lagi relevan. Negara ini memerlukan pemimpin yang berani mengaku kesilapan, bukannya mereka yang terus cuba menipu dan bersembunyi di sebalik cerita derma luar negara yang tidak masuk akal. Kenapa masih percaya derma Arab Saudi? Penipuan lama tidak lagi berkesan. Dalam perkembangan terkini kes Dato' Sri Najib Razak, peguam bela beliau cuba sekali lagi menghidupkan semula naratif derma Arab Saudi mendakwa bahawa wang hampir 80 juta US dollar yang masuk ke akaun Najib berasal dari Kementerian Kewangan Riyadh. Mari kita jujur, ini adalah